الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا اللهم رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير karim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur sekali lagi kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya kerana dengan izin dan hidayahnya kita dapat sama-sama lagi pada malam ini. InsyaAllah malam ini kita baca kitab yang kedua. Dua kali dah kita baca kitab Ihfazillah ya. Malam ini kita baca adab-adab terhadap Allah. Malam ini kita baca adab-adab terhadap Al-Quran Karim. Dia ada dua, alif da, alif ta, adab. Ni alif da, alif ba. Ataupun kalau dia ke Melayu juga ADAT satu, lagi ADAB, adab. Kalau tu adab, ini adab. Jadi benda yang sama tapi berlainan. Adab tu dari segi kehidupan manusia. Adab dia adab Melayu, adab Cina, dia adab. Adapun adab ini adalah suatu perkara yang berhubung kait terus dengan agama. Baik orang Cina pun dia kena beradab di Islam, dan orang Melayu bahasa apa sekalipun, bila dia beriman kepada Allah, maka dia ada adab dia terhadap Allah Taala. Kalau beriman tapi tak ada adab pada Allah, tak jadi gawa juga. Jadi kita tengok sikit sebanyak apa yang ditulis oleh ulama di dalam kitab dia ni, semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang Muslim memandang nikmat-nikmat Allah, kita tengok atas dirinya. Kedek cakap saya dek tilik ada atas diri kita ni, daripada atas sampai bawah, sama ada kepala, mata, hidung, sampalah kat dalam fikiran, panggil nafsu dan sebagainya, amat banyak. Tak boleh nak apa kira. Amatlah banyak dan tidak terkira. Kalau nak kira pun tak kira banyak mana. Atas diri kita saja. Itulah pemurah Allah Ta'ala. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Dia cipta manusia ni, kita manusia ni terbaik di antara makhluk-makhluk Allah. Cukup lekat. Bah makhluk Allah ni kalau kita nak bagi, dia ada disebut jamadat, nabatat, haiwanat, insaniyah. Jamadat ni orang panggil batu, batu kaki, ada sungai atas darat, jamadat. Nabatat itu makhluk Allah disebut tumbuh-tumbuhan. Nabatat. Untuk haiwan itu binatang, itu nak kena binatang. Baik hak bukit, hak liar, hak kapu, orang panggil hak kita pera, binatang ternak ke. Dan banyak lagi lah. Kemudian barulah insaniah, barulah manusia. Keempat peringkat makhluk ni, manusia lah yang paling baik sekali kita. Batu, dia duduk kalau kata pasir, duduk situ lah. Kalau tak puh hujan, tak tolak, kata sodok situ. Nafsu pun tak ada, gapo kira. Adapun nabat tak tumbuh-tumbuhan ni, dia ada naluri dia. Kita tengok kalau mudah ambil contoh lah, bunga raya. Pagi-pagi dia gerak bunga tu, pergi cari nak tina jatuh dah. Itu dia panggil naluri. Manusia ni bukan naluri, nafsu. Banyak lagi kalau nak sebut berkenaan dengan nabatat, haiwan, insan. Itu nak sebutnya ialah kita manusia ni tak serupa dengan betul. Tak serupa dengan batu, tak serupa dengan pokok tumbuhan,
tak serupa dengan binatang. Kita peringkat tinggi. Jadi kalau peringkat tinggi kita hidup bawah tak, hidup serupa dengan batu. Dah tak tahu apa duk dia. Tak tahu mana-mana. Duduk serupa tumbuh-tumbuhan. Hak berat mana duduk serupa binatang, haiwan. Sehingga ada Allah sebut dalam Quran ni manusia ni kadang penat lebih pada binatang. Ulaikal an'am bal hum adall. Manusia ni kadang penat benar pangan dia lebih pada binatang. Ulaika mereka itu adalah seperti binatang. Bahkan lebih teruk pada binatang lagi sebab kita ada akal. Maka sini kata dia, hak aku buatmu ni tak adalah paling mula. Dan nikmat yang terdapat pada dirimu banyak. Tak sehitulah, tak sekira. Nak berkira-kira boleh. Nak bawa sebanyak mana, tak terkira. Bila tu? Mulai dari saat kejadian benih di dalam rahim ibu ni. Waktu kita dalam kandungan ibu lagi. Kita telah mengecapi nikmat. Tapi saya kita, Allah tak beri peluang pada kita. Ingat, gapo. Dalam masa kita duduk dalam ibu kita, tak ingat lagu mana. Tahu-tahu tubik mari pun besar baru ingat. Orang royak mari situ-situ baru kita tahu. Mula situ lagi nikmat Allah telah menjaral dalam diri kita. Hinggalah dia kembali menemui Tuhannya. Sampailah kita ni dijemput kembali pada Allah, meninggal dunia. Kalau nak kira tak habislah nikmat Allah Taala. Oleh itu dia hak beriman orang Muslim tadi sentiasa mensyukuri Allah. Duduk tak ada syukur sama, alhamdulillah. Tak ada rasa tak puas hati. Pendek kata dia sakinah, tenang. Allah kita kena doa, Allahumma rzuqni qanaah. Biar kita ada rasa cukup memadai dah. Jangan kita mengung dah. Jadi seorang Muslim tu tak ada masa dia tak bersyukur. Senantiasa dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Syukur atas apa? Atas nikmat-nikmat tersebut. Nikmat atas diri kita tadi. Bersyukurlah ke mana? Dengan bertahmid. Alhamdulillah, memuji Allah. Bertasbih, bertakbir dan bertahlil. Melalui lidahnya dengan selayak-layak pujian bagi Allah. Mana mulut dia tu, lidah tu basah dengan bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kaum As-Saffah ni golongan miskin ada bersama Rasulullah, khusus berada sekitar masjid. As-Saffah ni dia golongan orang miskin, tapi ikut setiap kali peperangan dia pergi perang sana. Tapi dia pergi perang sana dengan bawa tubuh dia, topi besi hak orang sponsor dah ni. Baju besi hak orang juga. Pedang kuda, pelana kuda, semua orang beri tubuh dia. Orang kaya sedap, semua dengan hak dia berlaku. Jadi dia komplain lah, dia kata sikit pahala buat kita. Orang kaya perang pun dia pergi, harta pula dia wakah lagi. Alat-alat perang dia beli berlaku. Dia kecek buat dia. Sasah buat hak susah. Kata seorang tu, kok mana pun kita kena pergi jumpa Rasulullah. Cari suatu amalan yang boleh setidak-tidak pahala sama banyak dengan orang kaya. Kalau tidak, kok kita duduk belakang semua dari segi ibadat pada Allah. Dia ambil putusan pergi jumpa Rasulullah. Rakyat kita Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni rasa tak sedap beribadat kepada Allah. Dalam semua perkara, khususnya dalam bab peperangan contohnya. Puak-puak hamba ni pergi perang, tapi pergi tu batal tubuh. Kalau ada tubuh halak perang ni semua orang beri belakang. Sudah tentulah banyak pahala dia. Puak-puak ni dia kata. Puak-puak dia duduk kecek tangga masjid, kita kata. Duduk buat. Tanya Rasulullah ke apa lagi, nak infak ke apa lagi. Puak ni nak infak tak ni. Rasulullah kata solusilah. Mukli amal baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baca ni pahalamu melebihi dah tu, melebihi. Itulah
tepat mula-mula suhu sekali ni sejarah kita tasbih, tahmid takbir. Subhanallah 33 kali lepas maya. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Sudah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah cukup 100. 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau kita istiqamah hak ni pun rasa padan. Dah. Nabi sebut dia kata kalau dua neraca ni, satu neraca ni meletak subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sebelum mu ambil langit bumi dan barang antara keduanya tak keluar ni. Timbal berat hak ni lagi, berat subhanallah lagi. Tu kedudukan subhanallah. Jadi kalau istiqamah hak ni beraklah dah lepas maya yadda zikir. Yadda zikir kecuali tak boleh doa. Kalau buat nak boleh kita tangguh tak baca tu. 5 waktu ni ya cukup. Subhanallah subhanallah serta wirid yang lain. Kalau tidak kita nak cepat sangat. Assalamualaikum baca ayat kursi sebut lalu subhanallah subhanallah subhanallah. Buat sebuah orang Arab tak ada wirid lain lepas semaya subhanallah subhanallah. Dia lorak. Ni kalau dia lorak embel lah. Tak ada nak zikir. Wisalah tak nak sepenuh. Hati kita tu duk ajadah nak pergi situ, nak pergi sini. Lama wisalah. Pepatah Arab lah, pepatah jahili dia kata. Orang semaya tak ada wirid, orang semaya tak ada doa ni seperti kera dia kata. Pepatah Arab, pepatah syair Arab. Orang semaya beribadat ni tak ada nak wirid, tak ada zikir. Walaupun sedikit, maka seumpama kera dia kata. Kasar kira tu dia. Pepatah Arab. Jadi puan ni ambil klik pakak buat dia berbicara. Dia kata kita baca apa-apa sudah dia kata. Jangan dengar buat dia. Kalau dengar buat dia sudah. Ada wakilah kita ni. Ni pun Rasulullah kita pergi minta dengan dia. Dia terbaca, Rasul terbaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ataupun subhanallah, subhanallah tiga-tiga, pindah alhamdulillah. Ataupun nak capus lalu boleh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar boleh juga. Buat dia pun tak ada ambil baca masjid, ambil baca baca, tak ada baca. Selulah baca tak sesuai dengar ni. Buat hak kaya tu tengok. Gua nak buat tu dia kata tak buat dah buat dia baca ke dia. Masing-masing duk wirid. Baca pula tak dengar. Dia kata bagaimana lek tu. Sekali dia tak buat kalau benda tak mari pada Rasulullah. Jadi buat dia kita dengar gitu kalau tu bunyilah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bila sebut tu dia mari terdetik sedap. Dia kecek buat dia. Dia sebut betul ni dia subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Molek ni tentu ambil Rasulullah. Pakat duduk baca kata. Lepas maya dah baca subhanallah, alhamdulillah, Allah baca juga. Jadi buat-buat ni pun kali. Baca berapa pula. Dah ni. Baca dah kau. Pergi dengar tu. Hanya baca hak kita ambil Rasulullah. Pergi komplain lah ya Rasulullah. Wirid hak mubui, zikir hak mubui tu buat tu baca juga. Dah tak berhati pula. Rasulullah kata tak apa dah. Baca dia dengan lidah membaca tak sama, pahala melebihi. Mula daripada tu semualah pakat wirid. Dia besar. Besar tak besar tak sebelah subhanallah alhamdulillah Allah akbar. Ambil dunia 7 lapis, ambil bumi 7 lapis. Dah bagi antara ni banyak dah. Bagi dalam bumi tu banyak dah minyak airnya, biji emas, biji besi dan biji timah. Banyak lagi lah. Hak guna dalam bumi. Hak berat-berat. Tak sebelah campur habis langit. Berat subhanallah alhamdulillah Allah akbar lagi. Menyesal sekali kita tak baca lah. Lebih-lebih kalau timbang sikit tak cukup dah ni. Tak cukup seputih padi nak masuk surga. Berat alik neraka naca kita ni seputih padi. Menyesal lah kita. Makna sekali kalau disebut hari tu ini maknanya bazir masa kita tu kena berok sikit. Jangan duk bazir sangat. Biarlah kita wirid zikir kecuali lorak-lorak yang mustahak tak ada arah lah sebab tu letak sunat berzikir tidak letak wajib. Sunat pun tidak sunat jah, sunat enam. Kita kata sunat jah kita rasa kat ngel, kita lagi tak ada. Habis kat tu dah.
Jadi oleh itu, tahulah sekali lagi. Oleh itu, kata tua kita ni, dia sini masuk seorang Muslim tadi. Senantiasa mensyukuri Allah. Syukurnya ada mata, syukurnya ada telinga. Gotu lidah, alhamdulillah. Atas nikmat-nikmat tersebut dengan bertahmid memuji Allah melalui lidahnya, dengan selayak-layak pujian kepada Allah, dan melalui anggota badannya. Tadi syukur melalui lidah, ini syukur melalui anggota tubuh badan kita. Lagu mana? Yang bersyukur tu kerana dapat digunakan bagi mentaati Allah. Ada mata dak ni boleh baca Quran, ada mata boleh baca kitab, ada mata boleh pergi jalan ke masjid, boleh pergi kerja, buat tugas ni. Syukur banyak. Kalau tak ada, rasa payah, susah tak. Marilah kita rasa mata ni bukan satu perkara kecil, benda besar. Kata Dr. Fauzi dalam kuliah dia mendengar. Dia kata kalulah Allah ni tak hantar ulat-ulat untuk apa? Memusnahkan najis-najis kita, nescaya kelar dunia. Ulat hak diproses najis kita sebab kita buat. Pun situ salah nikmat. Kalau salah ulat ni mogok, tak pergi cair najis kita tu. Oh, berkali kelar dah ni. Ada orang sekali sehari, ada 2-3 kali sehari. Kau orang atas dunia ni ramai. Hak ni je, kata Dr. Fauzi, habis dah dunia ni musnah. Apatah lagi mata hak ada ni. Allah boleh tengok. Biar maya segerum ke air nak buat benda jahat ni, mata hak orang bui ni, dah. Hak orang bui. Kalau kita katalah benda ni kita pergi ke dia pagai lah, bedil lah, cuba lekat. Tiba-tiba lawan kita. Nak marah ni. Tak. Buiga ni kemudian dia tiba-tiba lawan. Lagu mana rasa hati kita? Nak marah. Demikian Allah Ta'ala begitu juga. Dia ni mata aku beri, telinga aku beri. Tiba-tiba buat senda kat aku. Istihza' dia panggil. Senda balik. Lawan balik aku. Lagu mana? Kalau kita nak marah, hak benda remeh kita beri kat orang, nak marah dah apa tu Allah Ta'ala. Wi mata, wi telinga. Nanggo mata hak ada ni tak ada nak buka Quran sekali sehari. Nanggo mata hak ada tak boleh pandu nak ke masjid nak. Sekali-sekala paling tidak. Kalau kita mengepek lah gitu. Ya, demikian adalah merupakan adabnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda kita bersyukur. Kita guna lidah kita ni menyebut dah syukur atas nikmat. Kita guna anggota kita, guna mata, guna telinga, guna hati, guna fikiran, semua untuk tunduk pada Allah. Tu orang panggil adab kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita guna benda sani tidak untuk beribadat kepada Allah, oh jauh benar lah kita dengan Tuhan. Rasa tak syukur sikit abuk nah dengan nikmat Allah Ta'ala itu. Bagi dia tak ada apa-apa, tak ada mata tak apa, tak ada telinga tak apa. Bagi dia begitu. Semoga kita terselamat daripada penyakit ini. Lagi. Ya demikian. Ya demikian adalah merupakan adabnya, adab beriman tadi, Muslim tadi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kekufuran terhadap nikmat Allah, keingkaran terhadap kurniaan Allah, dan melupakan Allah serta melupakan budi baiknya atas segala nikmat itu dianggap tidak beradab langsung terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi Tuhan. Mana-mana hamba Allah yang tak guna segala nikmat tadi untuk beribadah, taat pada Allah, bertambah keingkar lawan Tuhan dengan segala Tuhan kelengkapan ni, tak ada adab dia ni. Tak ada adab langsung. Tak ada adab. Jadi baru kita mari fikir semua, balah terasa
Telinga kita selama kini guna ni untuk apa dia? Mata kita, mulut kita, lidah kita, hati kita. Selama mana dah? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun hidup. Banyak mana kita guna hari ini beradab kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 35. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, semuanya dari Allah. Tak ada sabuk hak kita. Hak tubuh kita ni buat Tuhan. Hak depan kita, belakang ni buat Tuhan. Kalau harta, al-malu malullah. Segala harta Allah Ta'ala. Itu sahabat-sahabat ni dia jejak sini, dia tak sayang kepada harta. Termasuklah orang-orang yang ikutlah ni. Dia tidak apa, harta tu tidak duduk dalam. Harta duduk dalam genggaman. Bila-bila saja dia boleh guna untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mau sebut minggu lepas, bagaimana dia semaya sunat je tu. Dah khoya tengok kebun comel dok molek hasilnya dengan buah hijau. Buru-buru duk terbang sehingga tak ingat rakaat semaya. Galik tu. Lalai dengan kesenok ke dunia tadi. Cari Rasulullah, wakaf. Ambil Rasulullah. Kebun aku ni, kebun tamar aku, kebun aku. Gunakan untuk jalan fisabilillah. Rasulullah kata apa? Kebun ni lah aku semaya duha tadi terlupa rakaat, melalaikan aku tadi. Semaya sunnah. Kita nak ambil ruh, walaupun tak boleh buat lagi tu, ruh tu biar ada sikit. Nak bangsa dengan apa nama perangai pergi dia jauh lah. Dan nak buang kaki dia payah kita. Tapi kita boleh ambil ruh, aura tu sikit-sikit di akhir zaman insya-Allah kita selamat. Wa ma bikum min ni'matillah min ni'matin fa minallah. Jangan kita terasa hak tubuh kita ni hak kita. Hak Allah. Allah berlaku. Sebab tu dia ajar kita waktu kita baca nak cerita kan. Ini ada start dengan ini, ada start wajah lalu. Wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Nah. Hati, kita ayat hati kita. Hati, muhadapkanlah matamu tu kepada Allah yang menjadikan 7 langit, 7 lapis bumi. Kita kata ke hati kita tulis semaya. Mata hatimu tengok langit depanmu, bumi yang bijak tu, hak Allah tu. Tu Tuhan nak ajar dah semaya. Mu hak mu jijak. Hak mu luak tengok langit tu. Comel hudung mu tengok. Dah. Hak Allah tu. Wajah tu wajhiyah lillazi fatara ni mana yang menjadikan langit bumi Allah. Buat kereta sedap hungah tak tu kali. Jalan kaki pun sedap. Dah buat tu buat ni. Adalah semaya. Dia mari wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Hati dah ni. Mu tengok langit, mu tengok bumi. Hak tu hai buat tu. Fataras samawati wal ardh. Tu hai buat. Hanifan musliman. Aku naklah benda-benda benar itu aku nak. Kalau begitu hebat, mana kebenaran itu ada denganmu, Hanif, maka kurnia pada musliman. Kurnia pada aku kebaikan. Wa ma ana minal musyrikin. Aku mengaku Tuhan, aku tak akan menyengutui kamu. Kehebatanmu aku tengok ada semaya, langit, bumi, semua cakrawala apa tu, kamu berlaku buat. Apa aku nak cari Tuhan lain lagi? Untuk aku sembuh. Aku nak cari Tuhan lagi untuk aku ikut. Tak ada dah. Situ lebih tak ada kita kalau kita tabah dalam semaya kita. Dah, mengelangi. Tengok sekeliling tak ada tias putus, tak jatuh. Bumi sekeliling air tak selai. Dan kehebatan bumi kita tengok macam-macam ada. Nah, bumi ni asal dulu kocok kuat, mula-mula tu hebat bumi ni tak duduk dia kocok. Kocok tak boleh nak duduk kocok. Lagu mana tuan? Dah, malaikat mengadu pada Allah, ya Rabb, nak atas makhluk tak boleh duduk bumi ni kocok kuat, terbalik. Lalu Allah
muncul ke bumi dengan gunung, dengan bukit dan ni. Dengan macam-macam perkara menjadi tiang untuk mengukur bumi. Maka Allah kata tubilah bukit. Dah macam-macam bukit tinggi rendah. Wujudlah gunung. Dengan dah ni lah baru bumi dia, baru kita boleh duduk. Makhluk boleh duduk. Itu nak ajar. Bukan kecil itu kita baca tu, tapi kalau kita tak fikir, kita tak nampak. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Hei Tuhan, apa ni? Hei hati. Mu tengok tu. Bukan tengok dengan mata ni yang masuk dengan mata ni tak. Ada kala betul, ada kala salah. Kalau dengan mata ni. Mata ni. Mata hati itulah yang masuk hidayah Allah. Kalau mata hati itu tutup, baca Quran, baca hadis pun tak masuk dah. Tak masuk dah. Sebab apa tutup? Tutup disebabkan oleh perbuatan-perbuatan neraka pada Allah. Tutup lubang ni kan wajah tu. Mata hati kita tutup. Tutup hati tak sesuai apa. Kata kafir tu kan, kafir tu kata kufur. Kafir ni paling mudah mak contoh begini. Orang zaman dulu nanai padi bukit ko ataupun lah ni tanah jago lah. Kita nak bubuh benih jago tu, kita unjai dengan tu pagar tu kan lubang. Kita pun capok anak benih jago dah lubang. Kalau kita letak gitu tak tumbuh atau makan ke benda-benda. Kita pun kuih dengan kaki tanah nak kambuh lubang tu dipanggil kapir orang Arab. Kapir tu mana tutup lubang tu dengan kaki tanah supaya tutup tegak mudah tambah selamat. Jadi kapir mana tertutup. Tutup lubang tadi dengan tanah. Hak ni tutup hati kita dengan maksiat, dengan dosa. Dah duk kalih buat semua. Tak khabar mata pun guna untuk derhaka pada telinga, guna untuk derhaka pada Allah. Akhir sekali tak ingat tak khabar sama. Lalu Allah perintah khatamallahu ala qulubihim. Maka Allah Taala pun tutuplah mata hati dia. Tutup tu na'udzubillah min zalik. Dia tutup ni sekata ubah tak siap. Nak berubah pula. Nak berubah pula. Mata ni lah kita baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Hatimu tengoklah langit yang berlindung bumi mujizat tu. Kau Tuhan tu. Biar kita kenal hanifan musliman. Itu aku nak pernah baik. Kalau gini mu anak wama ana minal musyrikin, aku tak jadi, tak cari dah Tuhan lain. Dah, aku tak cari dah makhluk lain sebagai Tuhan aku melakukan mu. Tu kita gigi dan baca dengan sepenuh. Kita wama bikum min nikmatin fa min Allah. Kau ada kemuha Tuhan. Mu orang susah kau, mu orang kaya kau tak kira. Mu raja kau, mu agung kau. Mu perdana menteri, mu tuisa kau apa tak ada. Dah, hak Tuhan berlaku. Harta Tuhan juga. Bila-bila masa Tuhan boleh ambil harta kita. Tengok Qarun, orang paling kaya dah ni. Tak ada orang paling kaya atas muka bumi ni Qarun. Hak bawa anak kecil dia saja puluh-puluh ekor unta. Kita tak ada siapa tuan. Tapi hebat-hebat dia dengan polis ada, gaji sendiri, dengan pegawai ada, dengan spesial ada sendiri. Nya telah molek Allah Tuhan dah. Dah, telah molek Allah Tuhan. Akhir sekali kawasan dia tu jadi tasik besar dah. Di Mesir. Kalau kita pergi jalan kelih sayu, duduk tepi tu kita kelih Allah. Tengok baca sejarah dia dulu. Baca apa tengok. Kita tengok pemandangan tu. Sayu surah Allah, hebatmu Tuhan. Dah hebat Tuhan tu boleh telan harta perahu sekali dengan bangunan, sekali kedai, sekali dengan kapur dia. Dia apa tak bohong. Dah. Tu ayat pertama. Tuhan tegah aku belaka dia, tak ada hakmu. Dan firman Allah dalam surah yang sama ayat 17. 18. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kemah Tuhan sebut. Dan jika kamu menghitung nikmat aku, kata Allah. Mungkin ambillah kalkulator kau maha kau mana dah ni. Kira bila selesai. Tiadalah dapat kamu mengiranya satu persatu. Tak tu big je betul. Tak tu big jelas 1 2 3 sampai sejuta 2 bilion tak tu.
Malaikat boleh bila gabah begitu je. Ni mata hak tu, telinga hak tu begitu, hak lain-lain. Banyak lagi tubuh kita tak tahu pada. Dan firman-nya dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Dan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 153, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kamu ingat padaku, kata Allah, dengan mematuhi hukum dan undang-undangku. Ingat Tuhan itu bukan sekadar ingat Allah gitu dah. Maksud ingat sini ni, ingat dalam keadaan kita ikut perintah Allah. Semaya, belajar, ada pandai baca, beramal, baca Quran, berderma, zakat fitrah, zakat harta, macam-macam. Kecek engkau molek, dengar engkau molek. Itu makna fazkur, mengingat aku tu. Bila mengingat lagu tu, azkurkum, nescaya aku ingat pada kamu. Hadis Nabi sebut, jika kamu ingat pada aku ni sejengkal, maka aku ingat padamu sehasta. Kalau ingat pada aku sehasta, aku sedepa. Mana Allah lebih terhadap hamba dia. Ingat sikit, aku ingat banyak. Mengingat banyak, aku banyak lagi ingat kamu. Itu Senali kata dalam kata-kata dia. Seandainya aku lupa kepada Allah saat dia tak ingat kepada Allah. Dalam saat, nescaya kufurlah aku kepada Allah Ta'ala. Saat je, bukan seminit, bukan sejam. Saat je, nescaya kufurlah aku kepada Allah. Modek sintih lah. Kita boleh buat ni, lupa Tuhan banyak weh. Dan dalam semaya itu pun lupa banyak tempat dah. Dia buat tak ingat lah, lekung dah. Benda kecil, benda besar, benda jauh, benda dekat, ikut letter tu. Tak tahu Tuhan mana. Bak tu orang tua jangan dulu bila gebeng. Astagfirullahalazim dah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak selupa dengan Tuhan. Walaupun duk gobek sirih, gedung subhanallah. Lupa juga astagfirullah. Nak ajar situ tu kita payah dia kalau kita tak latih. Fazkuruni azkurkum. Mu ingat aku banyak ingat kamu. Washkuruli washkuruli wala takfuru. Dan bersyukurlah padaku serta jangan kamu kufur. Syukurlah terhadap segala nikmatku kepadamu ni. Mu jangan sekali-kali kufur akan nikmat. Amu suka kalau dalam baca ayat Quran tu, hadis Nabi, kita cari cerita-cerita yang boleh menggambarkan sebenar keadaan. Baca kitab-kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, kisah para sahabat, macam-macam. Bila ada cerita-cerita, mudah kita memahami benda ni. Washkuruli, mu syukur padaku, wala takfurun, jangan sekali-kali mu kufur nikmat aku. Kalau siapa pernah dengar ustaz-ustaz kita baca cerita dalam kitab, dalam hadis mana katanya, 3 orang yang menghadapi masalah besar. Seorang ni kepala dia ni tak naik rambut, botok, dia kudih pula. Hak seorang ni tubuh dia badai, badan kata. Hak seorang lagi buta, tak nampak. Dan tubuh ni tak molek juga. Dia ketiga-tiga ni lari daripada kapur, duduk pinggir-pinggir kapur. Sebab dalam kapur orang tak suka belakang ke dia. Kalau pergi dia orang lari habis, tak boleh hidup. Duduk jam. Maka Allah Ta'ala pun nak menguji ketiga-tiga ni. Ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah patah malaikat menyerupai manusia berjumpa dengan tiga-tiga orang. Mula-mula berjumpa
Boleh kata tak sama dalam hadis. Ambo sebut cerita dia. Jumpa dengan hak pada kudih dulu. Dia pergi jalan tu kamu dia. Wisala gitu ni kecek. Rekahnya apa buat cik. Duduk jauh dengan orang. Dia pun buat kait atas kepala dia. Dia kata ambo ni orang tak berahi, tak suka. Ambo ada nyakit kepala ambo ni kudi. Rambut pun tak ada, tak suka orang cik. Duduk sini. Panjang cerita lepas tu. Ambo boleh. Dia tanya awal ni mari mana. Dia kata ambo ni dagang jalan. Kalau ada susah mau tolong, kadang-kadang ambo boleh. Dia kata tak boleh ke bom kepala ambo. Kita cubalah dia kata. Kalau nak siar mana kita tahu. Siar sangat tengok rumah pak cik pun gini-gini. Dia pun akak tangan berdoa. Siar lalu kepala. Dengan kudi siar rambut naik penuh. Pak cik kata hebat ni. Dah. Kalau setara ni siar lalu ni hebat bukan orang suara orang ni. Lepas tak boleh kau tolong ambo sikit doa. Dia ada rezeki sikit kau apa gitu pergi boleh buat cari makan. Ni nak cari makan payah. Boleh pak cik. Dah, dia pun doa. Mari tubik lembu. Depan dia lalu lembu tino, hak butin dah. Dia kelihatan ni. Rezeki tu lama-lama tu tak pak cik ambo nak tu perjalanan ambo lagi lah. Boleh berapa hari duduk dah. Jadi pak cik ni dengan sihat dah tu pada pera lembu beranak. Ramah lembu dah. Boleh pergi jumpa dengan hak sakit tubuh tu pun. Rekah gitulah. Mari mana tanya bomo siap. Siap selalu, siap serta motor. Comel tubuh. Boleh. Apa nama ni? Utuh dia. Pera utuh. Tinggal pergi jumpa hak utuh tu pun. Bomo hak motor siap. Doa boleh beri dia. Boleh kibah. Habis cerita dia kali pertama. Ini waskuru wala takfuru. Duduk tak lama, dengan lama masa tu, hak ni jadi kaya. Dengan kubah banyak, dengan lembu banyak, dengan unta banyak, dengan beri. Setiap lembah tu dia, beri dia. Dia bukit kat dia pada masa dia. Marilah Allah hantar pula malaikat ni pula mari nak uji pula. Mari pula jumpa. Dengan hak mula-mula tadi hak kepala. Dia mari dah kata kepala dia tu putih juga tak ada rambut. Jalan dak ni singgah motor. Tanyalah mari warna ni. Jalan pak cik ambo ni kena hamak kat orang dah. Tubuh ambo ni tak comel orang tak beri. Bawa dirilah dia kata. Cari rezeki kalau ada bunyi khabar pak cik ni lembu banyak. Bunyi lembu sedekah kat masa kedua dia kata kalau boleh buat modal pomo ke apa juga. Dia kata padai tu memang banyak dia kata tapi hak ambo belaka dia kata. Dah. Ambo pera ngetitik puluh hamba tu belaka tu ambo tak duduk saja. Ambo kerja mati dah cari mati. Ambo belaka. Tak, dia ni tanya tidak kata hak saka ke apa. Dah, hak ambo betul-betul dia kata. Kau ada orang bui ke apa ke? Subsidi kau tak ada. Ambo dia kata. Pas tak boleh beli kau kat masa kedua tak boleh dia kata. Cari sendirilah nak kan. Nak beli warna ambo tak ada pergi. Dah. Pada tanya lagi. Pada kata tidak buat cik dulu kepala sepama juga. Walaupun di rambut tak ada. Dia kata ambo comel, molek, tak sakit, jak muda, jak budak pakla ni sedar dia kata. Pernah ada. Gitu. Lah, kawan ni pun tukar mula tubuh dia dari hak masa jumpa, terkejut. Dia pak cik kena ambo. Tidak ambo mari jumpa pak cik dulu, bang pak cik dulu. Mula takutlah. Tak ada pak cik ni tidak bersyukur dengan nikmat Allah Taala. Pak cik ni kufur dengan nikmat. Ya Allah bagi banyak kufur. Nak ubi sekor, sebab kalau ubi sekor kamu tak jejak. Lembu bukit-bukit ubi sekor kamu. Supaya kamu ubi mula tak jejak. Dah, tu dia kata wa mimma razaqnahum yunfiqu, sebahagian ni puilah. Kalau pun nak banyak lagi. Dah lah,
Janji Allah ni tu janji kita berlawa. Dah, penuh mulu. Insya-Allah ada kadang-kadang. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur aku tambah. Tak ada dia kata hak hamba asal ada. Tak apalah pak cik, hamba berdoa semula lah. Mula tu jadi sakit pulak dia. Kepala botak semula ada ni. Binatang hilang begitu lah, berubah tak ada. Gagal dia ni. Syukur nikmat Allah. Gi pula jumpa dengan sakit tubuh lagi tu cerita ni. Gi dalam keadaan tubuh dia sakit juga. Ayat gitu gini. Oh, tak mengaku segar ajak muda gitu gini. Orang ni tukar klik tubuh dia asal pada terkejut. Gagal juga lah ni. Dia sakit semula. Binatang dia pergi berhilang. Tinggal ni pergi pula jumpa dengan hak buta tu. Dia pergi dekat dia buta. Rasa lagi dia. Tengok buat cik ni. Allah, awak nak pergi mana ni, mata tak nampak. Pergi hari nak ke mana ni. Dia kata, hamba buat cik mari jauh jalan. Mengembara cari rezeki. Hamba ni mata ni. Dan mau kata boleh berobat tapi piti tak ada. Bunyi kata buat cik beri ramah. Boleh rawit kamu sikit, dia kata sekor dua, kamu nak pergi, kamu nak jual, nak pitih berobat mata. Allah awal dia kata, buat cik mula lagu ni lah juga buta, dia kata. Tak ada kamu sekarang. Mari orang tak kami dua nung, doa, siap mata, boleh kambing selalu depan-depan, dia kata. Allah syukurnya, dia kata. Lagu ni lah buat cik, tak ubah awal lah dulu. Tak apa lah awal sekor dua tu tak cukup, awal ambil nak sebanyak mana pada diri, gambil. Dah ni. Tinggal hak taksir. Gambil. Dia bersyukur. Kadang-kadang kita ni lah gitulah. Dah. Bila kita ada sejarah, ada cerita, kita dengar molek, insya-Allah. Maka dia pun tukar rupa dia. Hak mula-mula jumpa. Terkejut dia, Allah, kena kawin dah kalau begitu ni. Kena kawin dah mari mula. Wah dia pun royaklah, dia kata hamba ni malaikat yang diutuskan oleh Allah Ta'ala dengan begini-begini dah royak cerita hak tu gagal pak cik sore aja hak benar hak bersyukur dengan nikmat Allah. Maka mau doa kepada pak cik supaya pak cik tu sihat dan tu kaya dengan binatang ternak dia. Dah pak cik bersyukur pada Allah Ta'ala. Dia pergi hamba ni malaikat dia kata. Akhirnya kata. Maka dia ni mata tu sihat, rezekinya bertambah-tambah. Pasal apa? Pasal dia ingat Tuhan. Hadis Nabi sebut, sejeka mengingat serta. Kalau kufur lidahmu ni, mu tidak guna untuk menyebut Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mu guna lidah menipu orang. Setiap kali kamu berlawak kecek itu 40 kilo. Malaikat jauh dengan malaikat rahmat tak duduk dengan orang. Okey cik berlawak. Tubik mulut berlawak lalu. Jadi malaikat yang diutus untuk jaga kita ni, khusus malaikat rahmat, akan lagi 40 km. Sini kata panjang dah. Beringat nak berlawak malaikat lagi. Malaikat tak sedengar okey. Habis wazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Wala takfurun. Hendaklah kamu ingat pada aku, kata Tuhan. Beringat. Kena sentiasa beringat tu. Beringat ke mana? Beringat. Ada benda, kalau makan ni, ada boleh makan, ada tak boleh makan. Jangan dimakan lah, tak boleh. Minum ada boleh minum. Ada tak boleh minum. Beringatlah, jangan dia makan, jangan dia minum, tak boleh minum. Minum hak boleh. Ada benda hak boleh buat, ada benda hak tak boleh buat. Beringatlah. Hak tak boleh buat tu jangan. Itu makna kita ingat tu ingat syariat dia. Dan jangan duk ingkar lah. Washkuruli, jangan lupa kat aku ni. Dah segala benda aku ni jangan lupa. Mu jangan kufur. Kena siasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita ada banyak, kita buat banyak. Ada sikit, kita buat sikit. Tengok masa kita. Cari masa luar. Luar masa tak ada kerja hari ni. Baca Quran banyak sikit. Dah, zikir biar banyak sikit. Hari ni masuk, tak ada. Kerja ni mustahak. Kerja kita cari makan. Buat kerja. Jangan siapa melampau tak nak semayang pun. Siapa boleh puasa, siapa tak puasa lah. Tak say dah.
Cari rezeki siapa tak puasa. Cari rezeki siapa tak semaya. Cari rezeki tak kira alarm. Bujur lalu menaikkan patut. Alarm belakang kira. Tolak patutnya kayu. Hal lain, gomong belakang. Istilah jahiliah kita tak sih. Banyak pun kalau hari buat apa? Benar tak ada manfaat kita. Sikit tak apa. Jatuh benda tak ada manfaat kita. Dah, benda tak ada manfaat kita. Maka dengan hak sikit nah kita hidup mendapat keberkatan daripada Allah Taala. Hak banyak boleh tadi. Banyak setara mana tak ada keberkatan dengan Allah Taala. Tak ada berkat hidup atas dunia. Tak ada lah kita ni sebagai hamba Allah yang sebenar. Tak ada keberkatan. Mana Allah buat. Waktu Nabi sebut, semakin tua kamu masih lagi disibuk dengan urusan anak dan harta, tu menunjukkan aku tak sia kamu. Na'udzubillah min dzalik. Di usia kamu tu akhir 60, 70 kata dan kata. 50 kata warga mah. Sibuk dengan harta lagi, tak kenal masjid barasah lagi. Tak kenal apa orang mengajar lagi. Sibuk dengan anak cucu lagi, tak ada ke masjid apa payah anak, payah cucu. Tu menunjukkan Tuhan ni tak sia dah kamu. Tuhan tolak dah. Tak ada senara, gue senara. Na'udzubillah. Sibuk-sibuk pun biar ada masjid. Payah susah anak cucu pun biar ada masjid. Jangan siapa tinggal anak rumah ni, pergi buat kerja, siapa mak nak pergi masjid tak boleh, bukan sakat masjid tak boleh, mak nak semaya pun tak boleh, payah cucu 2-3 jaga dah. Siapa mak ni kata dah, klik awal sikit awal kerja mak nak semaya. Tak ada semua aku semaya asal dia kata mau pergi. Klik goreng, tak payah. Tak apa mak, Tuhan tahu kita ni rogak dia. Tuhan tahu kita ni sibuk. Ama waktu tu aku adalah umur 9-10 tahun gitulah, dia ingat cerita. Mak dia kecek depan kita. Kita tupai rumah dia bila kerja situ kita pergi semaya rumah dia, bukan nasi bekam dia. Jadi tu klik. Kita baru sudah semaya asal. Zaman dulu semaya. Gitulah. Dah kita buat kerja ni kan. Enggak kliklah dah anak dia. Munggah klik lama semua awal dia kata. Mak dia tak ada sama mayasa. Musim nane padi. Kok kan goreng mau klik aku nak mandi ke pun tak ada. Dia boleh jawab anak dia lah, mak tak apa tak maya, tu tahu kita lorak tak apa. Amo tanya betul kamu. Orang tu kecek lagi tu tak apa tak lorak kalau tak apa. Kita klik maya dua mak. Senang na'udzubillah min dzalik. Jadi Nabi sebut kalau masih sibuk dengan urusan anak, cucu kamu, harta kamu, juga kamu lupa aku, tu tanda aku telah tolak taksir kamu. Ada. Kalau ada kita cepat berubah. Sekarang tu wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hannan, ya Mannan, ya badi'as samawati wal ardi, ya dzal jalali wal ikram. Doana ya Allah, ya Allahumma bihaqqil Fatihah al-mu'azzam wa sab'il masanil Qur'an yang azim ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami banyak melakukan kezaliman ke atas diri kami. Ampunlah dosa kami ya Allah, ziarah kepada kami. Kalau tidak masalah kami dalam golongan orang-orang yang ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami. Dosa kami telah lepas dan dosa kami akan datang. Sama ada kami lakukan dosa secara zahir, secara sembunyi, sengaja atau terpaksa. Sesungguhnya tidak ada sesiapa dapat mengampuni dosa kami ini melainkan Engkau saja ya. Ya Allah, Allah yang bersifat. Ampunlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Rahmatilah kepada mereka sebagaimana
sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa guru-guru kami yang mendidik, yang mengajar kami. Ya Allah, ampunilah dosa adik-adik kami, warga-warga kami, jiran tetangga kami, orang kampung kami, kaum muslimin dan muslimat seluruhnya, tidak kira di mana mereka berada, jauh ataupun dekat dengan kami, yang hidup atau sudah mati, mati lama ataupun mati baru. Ya Allah, dosa mereka itu semua. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kurnia pada kami keberkatan atas keluarga kami. Ya Allah, punya kejayaan pada keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadi keluarga kami keluarga bahagia sejahtera kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah. Semoga kami berjaya mendidik, menterbiahkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan saleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkan dada anak kami, cerdaskanlah pikiran mereka, terangkanlah hati mereka, semoga mereka mudah memahami setiap pelajaran yang diajar oleh guru-guru mereka. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa guru mereka telah bekerja mendidik anak-anak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnia kejayaan pada anak-anak kami, kejayaan dan pelajaran mereka, kejayaan dan keperasaan mereka tempuhi. Ya Allah, kejayaan yang penuh dengan kecemerlangan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami semua sejuk mata hati kami dan ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak kami, selamatkanlah iman mereka, akidah mereka, marwah dan keturunan mereka, nyawa dan kata tubuh mereka. Ya Allah, jalkan mereka pada bala bencana, sama ada ketika mereka berada dengan kami atau ketika mereka berjauh dengan kami. Ya Allah, selamatkanlah mereka. Ya Allah, jika anak kami sudah dapat mendirikan rumah tangga, mereka berjodohkan mereka dengan jodoh yang baik, pun mudahkanlah jodoh mereka. Ya Allah, berdekatlah jodoh yang baik bagi mereka, baik pada agamanya, pada keluarga dan masyarakat. Ya Allah, jauhilah mereka pada jodoh yang berbahaya bagi mereka, agama mereka. Ya Ar-Rahman Ar-Rahimin, jangan kau tinggalkan mereka, kau kahwinkan mereka. Ya Allah, ya Allah, jangan kau tinggalkan mereka bersendirian, melainkan kau kahwinlah mereka dengan jodoh-jodoh yang baik. Ya Allah, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Insyaallah.